KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar anda semua? Harapnya semua baik-baik belaka, kekal duduk di rumah dan kekal stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Dan macam biasa murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Okey, hari ini topik kita memang cukup seronok dan subjek kita adalah tasawur Islam. Dan sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Kita bersama dengan Ustazah Nur Azlin binti Bakar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Ustazah sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah sihat Ustazah. Tengok Ustazah terus jadi sihat. Alhamdulillah. Seronok kita dapat bersama dengan Ustazah pada hari ini dalam topik tasawur Islam. Baik Ustazah, sebelum kita mula kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu Ustazah, boleh? Boleh. Okey, kita mengenakan cecair pembasmi kuman. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ustazah? Jangan kuat sangat. Okey. Baik Ustazah. Kita nak tanya Ustazah sikitlah. Ustazah, apakah perkara yang menarik ataupun topik yang menarik yang kita nak share dengan penonton-penonton kita di rumah sana dan juga murid-murid kita di studio ni? Dipersilakan Ustazah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membincangkan tajuk yang keenam iaitu fitrah kejadian insan. Okey. Jadi Ustazah, rugilah kalau murid-murid kita ni tak bersama dengan kita pada hari ini Ustazah, betul? Betul. Baik. Dan murid-murid kita pun dah tak sabar nak bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak jemput mereka. Hey geng, boleh masuk? Okey, hai semua. Assalamualaikum. Sihat semua Ni dah makan ke belum ni? Kalau dah makan cuba senyum sikit. Nampak cili kat gigi tu kan. Okey, murid-murid apa khabar semua? Sihat Tunjuk thumbs up sikit. Okey, mereka tunjuk thumbs up, maknanya mereka bersama dengan kita Ustazah Baik, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu Ustazah. Pertama sekali kita nak berkenalan dengan Syahrin. Syahrin, boleh kenalkan diri anda tak? Dan kita nak tahu juga apa cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Karim Nur Zaman dan saya seorang murid di SMK Serendah. Cita-cita saya adalah untuk menjadi usahawan yang berjaya. Usahawan yang berjaya. Okey, dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Sarah. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum, nama saya Nusarah Khalidah binti Nur Azian dari SMK Serendah. Okey, cita-cita awak? Cita-cita saya fotografer. Fotografer. Okey, nanti ambil gambar saya banyak-banyak simpan dekat telefon awak. Okey, seterusnya kita ada Siti Nabila. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nabila binti Muhammad dari SMK Serendah. Cita-cita nak jadi lawyer. Okey. Ali Imran macam tengah menyanyi je tu. Boleh kenalkan diri awak? Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Ali Imran bin Baharudin dari SMK Serendah. Cita-cita saya nak jadi guru. Okey. Terima kasih. Ini lain macam cita-cita dia cikgu. Baik, seterusnya kita ada Muhammad Faiz. Silakan. Awak ni gelap ni. Cuba awak pusing sikit. Nama saya Muhammad Faiz, bin Azidin dari SMK Serendah. Cita-cita saya nak jadi anggota TUDM. Kalau tengok gaya, cara badan, muka, dah orang kata dah ada ciri-ciri tu. Baik Ustazah.
Hari ni Ustazah bagi sikit je dulu. Jangan cerita habis lagi. Okey. Apakah yang kita nak share dengan penonton-penonton kita di rumah dan apa yang menarik yang boleh kita siap sedia sebelum kita masuk ke dalam kelas ni Ustazah. Silakan. Okey, baik. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tajuk fitrah kejadian insan yang ada kena-mengena dengan hidup kita sehari-harian. Oh, betul Ustazah. Fitrah kita dalam kehidupan kita seharian, kita bangun tidur terus, mak nak sarapan mak. Fitrah manusia. Fitrah manusia. Lepas makan, mak. Cuma Ya. fitrah tu kadang-kadang bila disalahgunakan, bila tidak berpandukan akal, dia akan jadi fitrah, jadi perkara yang tak elok. Macam tidur fikrah Ustazah. Tidur memang fitrah. Tapi kalau tidur dalam kelas ni bukan fikrah. Itu bukan dah tersasar dah tu. Itu kira musibah dah Ustazah. Ya. Mengamuk cikgu. Bravo cikgu. Baik Ustazah. Kita nak berehat seketika Ustazah. Tapi sebelum tu, apa kata kita mulakan kelas kita ni dengan doa sikit Ustazah boleh? Boleh. Mana satu ini yang pandai doa ni Ustazah? Kita jemput Syahrin baca doa. Okey, Syahrin. Doa memulakan kelas. Silakan. Boleh Syahrin? Dia on tak mikrofon tu? Silakan. Okey. Boleh Syahrin? Okey, tak apa. Rabbi syrah li sadri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baik Ustazah. Itu orang kata kita baca doa untuk kita nak mudahkan urusan kelas kita pada hari ini. Jadi kita nak ucap terima kasih kepada Syahrin. Dia agak-agaknya dia tengah orang kata buat persediaan benda lain, tiba-tiba kena baca doa kan. Okey, tak apa Ustazah, kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk mempelajari topik tasawur Islam, fitrah kejadian insan. Baik Ustazah, kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021 dan hari ini kita bersama dengan Ustazah Nur Azlin Bakar dalam subjek tasawur Islam dan kita nak bincangkan satu topik yang cukup menarik Ustazah. Ya, betul. Yang mana kalau kita lihat di sini fitrah kejadian insan. Baik, Syahrin, awak punya line dah okey Dah okey Tadi dia keras sekejap kan. Kita ingat kenapalah Syahrin ni kan. Tapi okey, Syahrin dia dah bersama dengan kita kembali. Dan murid-murid sekalian, adakah anda semua dah bersedia untuk bersama kita dalam kelas tasawur pada hari ini? Dah bersedia ke belum? Dah bersedia Okey? Boleh kita mulakan kelas murid-murid? Boleh? Okey, baik. Jadi Ustazah, tak apa buang masa lagi. Murid-murid kita pun dah nampak serius kat tu. Jangan serius sangat, cuba senyum sikit.
Gitu. Okey Ustazah, tanpa buang masa lagi, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mengulang kaji tema yang kedua, iaitu manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tajuk yang keenam, fitrah kejadian insan. Baik. Jadi, sedikit sinopsis yang Ustazah telah sediakan. Menerusi tajuk ini, murid akan mempelajari tentang proses kejadian insan menurut Al-Quran, alam yang dilalui oleh manusia dan keistimewaan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi ini adalah 3 perkara penting yang kita nak kaji, yang kita nak teliti, yang kita nak ulang kaji. Baik, Ustazah teruskan. Baik, sedikit overview iaitu subtopik tentang tajuk ini. Ada 6 perkara penting, iaitu yang pertama, maksud insan. Yang kedua, proses kejadian insan menurut Al-Quran dan sesuai dengan kaedah saintifik. Yang ketiga, peringkat alam yang ditempuhi oleh manusia, sama ada kita sedang melaluinya sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Yang keempat, keistimewaan insan. Yang kelima, kepentingan memelihara fitrah kejadian insan yang kita sebutkan awal tadi, Aiman. Dan yang keenam, tindakan yang perlu dilakukan untuk mengembalikan fitrah manusia kepada fitrah yang sebenar. Jadi ini adalah 6 perkara penting di bawah tajuk fitrah kejadian insan. Baik, yang pertama kita tengok maksud insan. Makhluk ciptaan Allah yang dikurniakan akal, ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta memakmurkan alam. Jadi ada dalil iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya, ataupun Allah ciptakan kita manusia ini dalam keadaan yang sebaik-baik kejadian. Baik, ada pen, boleh catat ya. Cara macam mana kamu nak senang ingat takrif insan ataupun maksud insan. Jadi Ustazah tulis kat sini, maksud insan macam-macam insan ni. Apa yang macam-macam tu? Baik. M, makhluk. M, makhluk. C, A, ciptaan Allah. A yang seterusnya merujuk kepada akal. Okey, baik. M, mengabdikan diri. M yang seterusnya memakmurkan alam. Jadi bila ada akronim macam ni, insya-Allah kamu akan senang ingat bila berhadapan dengan soalan apakah maksud insan. Insan macam-macam. Okey. Baik, Ustazah teruskan. Okey, Aiman, boleh tak kalau kita tengok video sekejap? Oh, boleh Ustazah. Pasti menarik video yang Ustazah nak tunjuk ni kan. Murid-murid, jom kita lihat video yang disediakan.
hebatnya kejadian manusia Ustazah. Daripada mula sampailah jadi besar macam ni Ustazah. Maha suci Allah yang menciptakan kita kan. Itu semua proses itu telah disusun oleh Allah SWT kan Ustazah kan? Betul. Tapi kita nak tahu juga Ustazah, tadi kita tengok video tadi kan, mungkin ada proses-proses yang mungkin Ustazah boleh ceritakan kepada kita semua. Dipersilakan Ustazah. Okey, baik. Jadi berdasarkan pemerhatian anak-anak dalam video tadi, jadi Ustazah telah sediakan untuk kamu lebih senang ingat dan faham. Baik, proses kejadian insan menurut Al-Quran yang telah disesuaikan dengan kajian saintifik. Baik, yang pertama iaitu nutfah, diikuti dengan proses yang kedua alaqah. So apa benda alaqah tu? Alaqah ialah segumpal darah. Baik, diikuti dengan proses yang ketiga namanya mudghah. Okey, dalam istilah saintifiknya embrio, dalam bahasa Melayunya seketul daging. Okey, jadi daripada segumpal darah akan terbentuknya seketul daging. Baik, proses yang keempat kita pergi ke izam dan lahmun. Izam tu apa? Lahmun tu apa, Aiman? Okay. Izam tu daging Ustazah. Okey, betul tak? Izam tu tulang. Izam adalah daging. Tulang, lahmun adalah daging. Okey, anak-anak di rumah, anak-anak di yang sedang melihat ni boleh catat ya, izam adalah tulang, lahmun adalah daging. Baik, jadi apa dia yang dikatakan izam dan lahmun itu dalam keadaan daging membalut tulang. Okey, jadi dalam keadaan ini kita boleh tengok dah terbentuknya kaki, tangan, tulang belakang. Okey, dalam proses yang keempat. Baik, kemudian proses yang kelima iaitu janin ataupun fetus. Baik, dalam kandungan ibu, apabila janin ini berusia 4 bulan, maka Allah akan meniupkan roh pada janin tersebut. Okey, waktu 4 bulan dalam kandungan Waktu ibu. tu kira dah hidup lah Ustazah Ya, dah hidup dah. Okey. Okey, baik. Kemudian yang keenam, okey, apabila lengkapnya tempoh masa 9 bulan 10 hari, maka dengan izin Allah Ta'ala akan dilahirkanlah bayi itu ke alam yang nyata. Dah duduk sedap dalam perut mak, tiba-tiba keluar Tak boleh duduk lama-lama. Okey, tempoh masanya 9 bulan 10 hari. Jadi ada 6 proses kejadian insan menurut Al-Quran mengikut teori sains juga. So kita padankan, bersesuaianlah antara kaedah yang dinyatakan dalam Al-Quran dan juga kajian saintifik. Yalah Ustazah, kalau kita belajar dalam sains kan, ini merupakan satu step yang sama yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Betul Ustazah? Okey, betul. Baik, jadi untuk mengingatkan keenam proses ini pun kadang-kadang ada masalah untuk kita mengingatkan. Jadi kita perlu tuliskan tips yang kedua. Jadi kamu boleh catat, okey, Syahrin dan yang lain. Okey, proses kejadian insan kita ringkaskan menjadi NAMI JB. Okey. Okey, tulis sekali dah NAMI JB. Nami JB tu apa pula? Baik, kita tengok balik. N untuk nutfah, A untuk alaqah, M untuk mudghah, I untuk izam dan lahmun, J untuk janin, B untuk bayi. Okey, so 6 ini Nami JB merujuk kepada proses kejadian insan menurut Al-Quran. Tadi macam. Tadi insan macam-macam. Hari ini jadi Nami JB. Nami JB. Alright. Okey. Menarik Ustazah, senang nak ingat. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya kita akan berkenalan dengan peringkat alam yang dilalui oleh manusia. Baik, ada 5 alam. Baik, kita mulakan dengan yang pertama, kita panggil sebagai alam roh. Okay, alam yang dirahsiakan Allah Subhanahu Wa Taala. Roh adalah nyawa yang menyebabkan jasad hidup dan bergerak. Okay, ini alam roh. Dan pada ketika ini, kita telah berikrar dengan Allah Ta'ala untuk mentauhidkan Allah Ta'ala ketika mana kita telah berada di alam roh. Okey, baik. Kemudian, alam yang kedua namanya alam rahim. Okey, alam rahim adalah ketika manusia berada dalam kandungan ibu. Jadi, pada ketika ini, akan ditiupkan roh, ditetapkan rezeki, ajal dan juga amalan hidup kita. Okey, yang saya sebut tadi, ditiupkan roh ketika berusia 4 bulan dalam kandungan ibu.
Baik, kemudian fasa yang seterusnya alam dunia, alam nyata ataupun alam musyahadah. Okay, alam yang kita berada sekarang ini, alam yang kita boleh nampak dengan panca indera kita, namanya alam dunia, alam musyahadah. Baik, jadi kita berada di alam musyahadah untuk kita beribadat, untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya alam barzakh, alam kubur. Sampai satu masa, apabila sampainya ajal kita, maka di sinilah kita akan berada. Baik, alam yang memisahkan alam dunia dan alam akhirat. So, kita berada di tengah-tengah. Okey, barzakh adalah tempat persinggahan sementara menunggu hari kiamat. Berapa lama kita nak duduk di situ? Tahu ke berapa lama? Berapa lama ya, Ustazah? Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi di alam barzakh pula kita akan berhadapan dengan soalan malaikat, munkar dan nakir. Okey, jadi tugas munkar dan nakir memang akan menyoal di alam barzakh. Ma rabbuka. Ma rabbuka. Kan? Seram betul Okey. Baik. Jadi alam barzakh juga dia ada sama ada berbentuk nikmat ataupun siksaan kubur. Sebab tu kita kaitkan dengan apa tugas kita semasa berada di alam dunia. Okey. Baik, kemudian alam yang seterusnya, alam akhirat. Okay, iaitu alam yang kekal abadi setelah berlakunya kiamat. Tempat diberikan balasan atas segala amalan di dunia. Dan di sinilah adanya buku amalan, al-mizan, titian sirat, nak masuk syurga ataupun nak masuk ke dalam neraka. Okey. Baik, jadi peringkat alam yang dilalui oleh manusia, 2 di atas dan 2 di bawah adalah alam ghaib. Kita tak boleh nampak, Ustaz. Kita tak boleh nampak. Tidak boleh ditanggapi oleh panca indera manusia. Mata kasar tak boleh tengok. Tapi kita percaya dengan keimanan yang tinggi tentang kewujudan alam ghaib. Yang tengah-tengah ni adalah alam dunia, iaitu alam musyahadah. Baik. Maknanya di alam dunia ni yang paling penting sekali, Ustazah ni. Penentuan kita di alam barzakh sama ada kita elok ataupun tak elok nanti. Okey. Jadi apa yang kita buat di atas muka bumi, di alam musyahadah ini akan balasannya akan berada di alam ghaib nanti. Baik. Okey, baik Ustazah. Tips yang seterusnya. Okey, anak-anak boleh catat. Okey, Ustazah tulis sebagai Rohaya binti Rahim. Okey, Rohaya binti Rahim. Roh, Rahim, hidup di dunia, mati masuk kubur, jumpa akhirat. Jadi senang akronim ni kamu nak ingat. Okey, peringkat alam yang dilalui oleh manusia. Hafal yang ni. Rohaya binti Rahim, hidup di dunia, mati masuk kubur, jumpa akhirat. Okey, nanti kita akan jumpa bentuk soalan yang ada peringkat alam yang dilalui oleh manusia. Ni kalau print besar-besar ni letak kat dinding ni, insaf ni Ustazah. Okey, ini akronim yang ketiga. Tadi Masyam. Yang kedua Nami JB. Yang ketiga Rohaya binti Rahim, hidup di dunia, mati masuk kubur, jumpa akhirat. Okey Ustazah. Baik, itu peringkat alam yang dilalui manusia. Baik. Betul. Boleh kita terus lagi Ustazah? Baik, kita teruskan. Okey, apakah keistimewaan insan? Okey, Ustazah nak dengar suara Faiz. Okey. Faiz, boleh tak berikan beberapa contoh keistimewaan insan? Digunakan akal fikiran. Okey. Seterusnya, tolong bacakan. Diberikan kitab sebagai panduan. Okey. Dianugerahkan Rasul sebagai pembimbing, berperanan sebagai khalifah. Baik. Ustazah huraikan lagi apa yang disebut oleh Faiz tadi. Keistimewaan insan yang pertama adalah dikurniakan akal fikiran. Allah bagi akal khusus untuk manusia, khusus untuk insan. Okay, jadi itulah keistimewaan kita berbanding dengan makhluk yang lain kerana dianugerahkan akal fikiran. Jadi akal mesti berfikir berlandaskan syariat yang Allah Ta'ala tentukan. Kalau akal berfikir tetapi tidak berlandaskan syariat, dia akan tersasar, dia akan menyalahi fitrah kejadian insan. Baik, kemudian yang kedua, diberikan kitab sebagai panduan. Baik, ingat tak Ali Imran, kitab-kitab yang diberikan kepada Rasul terdahulu? Boleh tolong sebutkan?
Ingat tak? Kitab Taurat, Okey. Injil, Okey. Al-Quran Okey. dan kitab Satu lagi? lupa lah. Lupa. Siapa ingat? Syaril ingat? Kitab Zabur. Sebut dah? Baik. Diberikan kitab sebagai panduan kepada Rasul yang terpilih. Jadi kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab suci Al-Quran diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Okey. Jadi Allah berikan kitab sebagai panduan kepada kita dan keistimewaan yang lebih lagi kepada umat Islam khususnya kerana kita beriman dengan kitab suci Al-Quranul Karim yang berterusan sehingga ke hari akhirat nanti. Itulah panduan hidup kita. Keistimewaan insan maknanya tinggal kita nak follow je. Ya, dah betul. ada panduan dah ada role model dah, tinggal kita nak follow supaya kita tidak sesat Ustazah. Baik, kita nak berehat seketika boleh Ustazah? Okey, boleh. Sebelum kita nak terus lagi pengajian kita, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A. Amalkan tingkah laku baik bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. P. Patuhi SOP pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebab mengapa saya suka akan tasawuf Islam ini kerana tasawuf Islam ini merupakan fakta dan penjelasan yang perlu kita ingat bulat-bulat. Apabila kita membuka buku teks tasawuf, kita perlu hafal dan info yang diberi di bahagian tepi itu kita perlu ingat dan bulat-bulat. Tasawuf Islam bukan penceritaan tapi berkaitan dengan fakta. Sekian. Saya suka belajar subjek tasawuf Islam kerana subjek ini membantu saya mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan. Di samping itu, saya juga dapat belajar perkara tentang kehidupan di atas muka bumi. Saya berazam untuk mendapat A dalam SPM nanti. Saya suka belajar subjek tasawuf Islam kerana dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian saya. Subjek ini juga dapat memberikan banyak perbezaan antaranya baik dan buruk. Saya berharap agar mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021 nanti. Terima kasih Didik TV kerana memberikan peluang untuk saya belajar dalam suasana PDPR. Didik TV KPM. Bermula dari alam rohani, kita berjanji pada Ilahi, hidup di dunia sebagai hamba, menyembah Tuhan, buat bekalan hari kemudian.
Kembali dalam Sukses SPM 2021. Itulah Ustazah Kita hidup di atas dunia ni, kita kena banyak buat amalan untuk bekalan di akhirat kelak Ustazah ya. Ya, betul. Baik, boleh kita mulakan kelas kita lagi Ustazah? Okey, baik Ustazah sambung ya. Keistimewaan yang ketiga, insan dianugerahkan Rasul sebagai pembimbing. Jadi anak-anak ingat tak apakah yang dimaksudkan dengan Rasul? Boleh tolong bagi jawapan Siti Nabila? Rasul ialah Okey. Siapa nak bantu? Siti Ada tak Nabila? kawan-kawan kita nak bantu? Faiz nak bantu ke? Okey. Baik, Ustazah Ataupun tolong. ada- Ustazah okey, tolong. Ustazah bantulah. Okey, Rasul ialah manusia lelaki yang diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikan kepada umat yang lain. Okey. Okey, jadi kalau nak tahu berapa jumlah bilangan Rasul yang keseluruhannya, Rasul ada 313 orang. Okey, kalau Nabi lagi ramai. Nabi berapa jumlahnya Aiman? 124,000. 124,000. Rasul yang terpilih 313 orang. Tetapi yang wajib kita tahu nama-nama mereka ada 25 orang yang memang tercatat nama mereka dalam Al-Quranul Karim. Jadi keistimewaan kita bila kita ada Rasul sebagai pembimbing. Baik, kemudian yang keempat, insan berperanan sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi kita berada di alam ini, kita berada di alam musyahadah, kita berada di atas muka bumi, kita kena memainkan peranan kita seperti mana yang telah kita janjikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat kita menjadi hamba, tapi kita menjadi khalifah di atas muka bumi ni. Betul. Tak kiralah kita ni perempuan ke lelaki Ustaz betul. apa saja yang kita lakukan di atas dunia, kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita ada. Betul Ustazah? Okey, baik. Okey, seterusnya Ustazah. Baik, Ustazah teruskan. Baik, kepentingan memelihara fitrah kejadian insan. Okey, kita nak tengok yang pertama, bila kita jaga fitrah kejadian kita, kita berada di landasan yang betul, kita akan mendapat keredaan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, kita dapat menerima kebenaran dan menolak kebatilan. Maknanya bila kita berada di fitrah yang sebenar, kita dapat membezakan antara perkara yang betul dengan perkara yang tak betul. Baik, yang keempat, untuk membina kehidupan yang aman dan harmoni. Okey, apabila kita menjaga fitrah kejadian insan di atas muka bumi, maka kita akan dapat hidup dengan aman dan harmoni di atas alam musyahadah ini. Baik, yang kelima, menjadi khalifah yang dapat memakmurkan bumi. Khalifah ni skop dia sangat luas. Okey, sebagai pelajar pun khalifah juga di sekolah. Okey, sebagai ketua keluarga, sebagai ketua kepada sesebuah organisasi. Jadi itulah yang dipanggil sebagai khalifah yang memakmurkan bumi. Okey. Baik, itu kita lihat kepentingan memelihara fitrah kejadian manusia Ustazah. Ya, betul. Sebab ini hebatnya bila mana Allah menciptakan manusia ni sebenarnya penuh dengan hikmahnya Ustazah. Ya, betul Ustazah betul. Bukan semata-mata nak disusun 40 hari itu sebenarnya itu nak memberikan kita ni kefahaman bahawa setiap kejadian Allah ini penuh dengan hikmahnya. Betul Ustazah? Ya, betul sekali. Okey. Baik Ustazah. Kita dah tahu kepentingan memelihara fitrah kejadian insan dan seterusnya Ustazah. Okey, baik. Seterusnya, ini kita nak bincang tentang perbuatan menyalahi fitrah kejadian manusia. Ada juga ya? Ada banyak. Okey. Baik. Contohnya, perlakuan tidak menutup aurat. Okey, kita rasa tak ada apa-apa pun. Sebenarnya salah. Kenapa? Sebab fitrah semula jadi kita ni adalah sesuatu yang baik. Betul. Jadi bila tidak berpandukan kepada syariat yang betul, kita akan tersasar. Maka berlakulah perbuatan tidak menutup aurat. Contoh yang seterusnya, melakukan pembedahan plastik untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saja-saja buat pembedahan untuk ubah apa yang telah Allah ciptakan pada kita. Maka itu juga sebagai perbuatan menyalahi fitrah kejadian manusia. Baik, contoh yang lain. Okey, LGBT berkelakuan sumbang dan sukakan keganasan. Perbuatan menyalahi fitrah kejadian manusia. Baik, yang keempat, pecah amanah, suka bergaduh dan apa sahaja perkara-perkara yang mazmumah yang dilakukan adalah perbuatan menyalahi fitrah kejadian manusia. Jadi Ustazah ingatkan sekali lagi,
fitrah kejadian manusia yang asalnya adalah berbentuk mahmudah. Tapi kalau kita menyalahi, kita telah melakukan perbuatan yang melanggar, menyalahi fitrah kejadian manusia. Tak Jadi kira kena siapa pun, berbalik Ustazah, kepada yang sebenarnya. Betul. Maknanya tak kira lah siapa pun, Ustazah. Ya, Kalau kita tak tanya kira. perompak ke, Ya. orang yang tak kira lah buat apa saja jenayah sekalipun, kalau dia tanya anak dia nak jadi apa, mesti dia nak anak jadi orang yang baik. Ya, sebab betul. fitrah kita memang suka perkara yang baik, Ustazah. Ya, betul. Tak ada tiba-tiba fitrah orang, aku memang lahir-lahir nak jadi orang jahat. Tak ada, Ustazah. Tak ada. Okey, maknanya kalau kita buat perkara yang menyalahi ataupun perkara yang salah itu luar daripada fitrah kejadian Ya, kita, Ustazah, betul. kan? Okey, baik, Ustazah. Seterusnya, punca berlaku. Apa yang menyebabkan berlakunya kejadian yang tadi, yang menyalahi fitrah kejadian manusia? Baik, mungkin yang pertama, kurang ilmu dan juga lemahnya iman. Kurang ilmu, kurang penghayatan agama, tak nak belajar ataupun ada ilmu tetapi tidak mahu mengamalkan. Baik, punca yang kedua, kurang penghayatan dalam didikan agama. Okey, kalau fitrah semula jadi manusia ni, memang kita akan dah belajar sedikit-sedikit mengenal Allah Taala. Apabila kita dah meningkat dewasa, kita mula mengabaikan tuntutan tersebut. Okey, inilah yang Ustazah maksudkan dengan kurang penghayatan dalam agama. Baik, yang ketiga, mungkin juga tiada penguatkuasaan undang-undang. Okey, dan mungkin juga pengaruh daripada rakan sebaya. Okey, kerana kita ni pun terpengaruh melakukan perbuatan yang mazmumah juga, fitrah juga tu. Fitrah nak melakukan perkara yang tak elok. Kerana nak cari kawan, kita pun terpengaruh. Jadi ini adalah di antara punca yang menyebabkan manusia itu berkelakuan menyalahi fitrah yang sebenarnya. Baik. Jadi Baik, apa tindakannya? Tindakan untuk memelihara fitrah kejadian manusia. Baik, cadangannya menuntut ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, sebab kedua-dua cabang ilmu itu akan memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Baik, yang kedua, memupuk akhlak yang mulia. Berlakukan akhlak yang terpuji di atas muka bumi ini. Baik, kemudian membina keluarga atas dasar ketakwaan dan kasih sayang. Kerana kita tahu bila keluarga itu bahagia, keluarga itu mengamalkan akhlak mahmudah dalam kehidupan mereka, keluarga itu berpandukan kepada syariat Islam, maka insya-Allah setiap tindakan akan dikawal oleh akal. Ya, sebab ada panduan-panduannya. Yang penting, Ustazah, bermula daripada rumah, Ustazah, dan betul. juga kawan-kawan sekitar kita. Kalau kawan-kawan kita, kawan-kawan yang baik, kan, alhamdulillah, insya-Allah kita tak akan terjerumus dengan perbuatan-perbuatan itu. Betul, Ustazah? Okey, betul. Okey. Okey, kemudian mengambil berat, membantu dan membimbing rakan-rakan. Okey, rakan yang berada di sekeliling kita, rakan yang berada di dalam kelas contohnya. Kamu kena bertanya khabar. Okey, kalau tak masuk kelas, kenapa, pergi ke mana? Okey, jangan biarkan dia seorang-seorang. Baik, kemudian melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Ya, Allah bagi kita petugas untuk memakmurkan bumi. Kita laksanakan amanah tersebut. Kita diberi tugasan untuk melakukan, menyiapkan kerja sekolah, maka siapkanlah tugasan tersebut. Kenapa? Sebab kita memegang amanah. Okey, jadi tindakan ini adalah tindakan untuk memelihara fitrah kejadian manusia. Baik, Ustazah. Maknanya kita, kalau kita tengok kawan kita susah, Ustazah, fitrah kita sebagai manusia ni memang kita suka tolong orang. Betul, Ustazah? Ya, betul. Kalau kita buat je, maknanya kita something wrong ni. Ya, betul. Lari daripada fitrah kita sebagai manusia. Baik, Ustazah? Baik. Seterusnya? Teruskan. Okey, jadi perbincangan kita tentang tajuk tadi dah selesai. So, sekarang dah sampai masa untuk Ustazah menguji minda anak-anak 5 orang yang berada di depan Ustazah ni. Baik. Okey, baik. Kita mulakan dengan Ali Imran. Baik. Soalan yang pertama. Malaikat mungkar dan bertanggungjawab menyoal orang mati. Okey. Apa jawapannya? Nakir. Okey, malaikat, mungkar dan nakir. Okey, ini yang kita belajar tadi dalam alam barzah tadi. Baik, soalan yang kedua. Ustazah nak minta jawapan daripada Faiz. Okey, Faiz, silakan. Manusia diangkat darjatnya lebih mulia daripada makhluk lain, walaupun asal kejadiannya daripada
Tanah. Okey, betul jawapannya. Manusia diangkat darjatnya lebih mulia daripada makhluk lain walaupun asal kejadiannya daripada tanah. Okey. Baik. Yang ketiga, Syahrin. Okey, silakan. Percantuman nutfah akan menjadi segumpal darah yang dikenal sebagai alaqah. Okey, yang ketiga jawapannya alaqah. So kalau kita ingat balik yang Ustazah bagi tadi, akronim tadi tu apa? Boleh sebutkan balik tak? Syahrin? Proses kejadian insan tadi. Ingat tak? Ingat ke tak? Boleh sebut balik tak? Tips tadi. Nami JB. Nami JB tu. Jangan lupa tu. Nami JB. 6 proses tu. Okey, NAMIJB. Okey, so boleh ingat yang tu. Betul lah jawapannya. Okey, baik. Soalan B. Kita nak berkenalan pula dengan soalan yang berkaitan dengan istilah. Okey, baik. Nombor 4, Siti Nabila. Silakan Siti Nabila. Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera dan akal ialah alam gaib. Okey, baik. Jawapannya betul. Alam gaib. Baik, tadi Ustazah sebutkan balik. Alam ini terbahagi kepada dua, iaitu alam gaib dan juga alam musyahadah. Okey. Baik, ingat tak yang tips tadi tu? Proses alam yang dilalui oleh manusia. Ingat tak? Yang ada nama kat depan tu. Okey, boleh cuba? Boleh cuba Siti Nabila. Sebutkan semula. Rohaya binti Rahim, hidup di dunia, mati, masuk kubur, jumpa akhirat. Okey, betul. InsyaAllah hafal yang tu boleh jawab. Okey, baik. Nombor 5. Nombor 5, Sarah Khalida. Nyawa yang menyebabkan jasad hidup dan bergerak ialah roh. Okey, betul. Nyawa yang menyebabkan jasad hidup dan bergerak adalah roh. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey. Lengkapkan proses perjalanan alam gaib yang akan dilalui oleh manusia. Jadi kita sekarang berada di fasa manusia. Kemudian sampai masa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. So kita akan meninggal dunia. Baik. Apakah proses A ini? Okey, siapa nak cuba? Kita bagi Ali Imran jawab. Ali Imran, silakan. Jawapan dia alam kubur. Okey, kita tengok betul atau salah. Okey, betul, alam kubur. Apakah nama lain bagi alam kubur, Ali? Alam barzah. Okey, bagus. Alam barzah. Baik, selepas berada di alam kubur, kita akan menuju ke hari kiamat. Diikuti dengan apa? Wahai Faiz. Okey, Faiz silakan. Hari Kebangkitan. Baik, kita semak jawapan. Hari Kebangkitan. Alright. Okey, baik. Seterusnya, kita akan berhimpun di padang mahsyar. Okey, baik, di situlah kita akan dihisap. Kemudian kita akan ditimbang al-mizan. Segala perbuatan yang telah kita lakukan semasa berada di alam musyahadah. Baik, seterusnya C. Apa yang berlaku? Sarah Khalida. Okey, silakan. Titian sirat. Baik, kita tengok jawapannya. Baiklah, titian sirat. Okey, dan yang terakhir adalah Syahrin. Silakan Syahrin. Di syurga neraka. Okey, jawapannya syurga ataupun neraka. Jadi, semasa kita berada di alam musyahadah, kita hendaklah melakukan perbuatan yang tidak menyalahi fitrah manusia supaya pengakhirannya kita akan berada di syurga Allah Ta'ala. Suspend lah bila Ustazah tunjuk tentang perjalanan kita setelah kematian tu Ustazah. Rupanya panjang lagi perjalanannya Ustazah ya. Okey, inilah ceritanya. Inilah ceritanya. Dan yang paling penting tadi Ustazah sebut, last kali sama ada syurga ataupun neraka. Murid-murid nak syurga ke nak neraka? Cuba jawab sama-sama. Tengah fikir lagi. Fikir lagi ya. Syurga. Okey. Mestilah nak syurga betul Ustazah Baik. Mungkin jangan lupa ni yang tips tadi Rohaya binti Rahim hidup di dunia, mati masuk kubur, jumpa akhirat. Jumpa akhirat. Kemudian
Ni perjalanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustazah. Sebelum kita nak teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika boleh, Ustazah? Okey, boleh. Sebab saya dah terngiang-ngiang ni. Terngiang-ngiang dah. Harapnya saya pun nak masuk syurga juga. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan anda. Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena, semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Didik TV KPM. Wahai insan, ingatlah kamu, hidup di dunia tiada abadi. Sebelum terlambat, sedarlah diri, buatlah amal sebelum mati. Okey, Ustazah, kita hidup atas dunia ni pun tak lama, Ustazah, kan? Betul. Dan yang paling penting sekali adalah bekalan untuk kita ke akhirat. Tapi sebelum tu, Ustazah, murid-murid kita pun dah faham, dah orang kata dah boleh dapat apa yang kita pelajari hari ini, tapi kita nak test murid-murid kita, betul ke mereka boleh dapat dengan topik yang kita pelajari pada hari ini. Boleh, Ustazah? Okey, boleh. Kita nak test mereka. Silakan. Okey, baik, kita teruskan. Anak-anak sediakan pen dan buat catatan ya soalan perbincangan kita. Baik, jelaskan 3 keistimewaan insan berbanding makhluk lain. Okey, soalannya jelaskan 3 keistimewaan. Baik, ini keistimewaannya, inilah jawapannya. Dikurniakan akal fikiran supaya dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jawapan yang kedua, dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah di atas muka bumi. Dan jawapan yang ketiga, diberi ganjaran terhadap semua perbuatan manusia. Baik, kalau kamu perhatikan kenapa Ustazah tulis dengan pen merah di tengah ni? Baik, ini adalah kata hubung. Okay, sebab kita tengok peruntukan markahnya 6 markah, jadi perlu kepada isi dan juga huraian. Isi, huraian. Okay, isi 1 markah, huraiannya lagi 1 markah. Jadi ada kata hubung, kamu boleh dapat 6 markah penuh. Okay. Baik, soalan yang kedua, terangkan 3 bukti kejadian manusia adalah sebaik-baik kejadian. Juga peruntukan markahnya 6 markah. Okay, diberikan ganjaran terhadap semua perbuatan, sama ada baik atau buruk. Yang kedua, dikurniakan panca indera supaya dapat bekerja dan beribadah. Dan yang ketiga, diberi tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Kat sini pun Ustazah letak merah-merah, okey, sebab nak menunjukkan kepada perlunya kata hubung untuk kita dapat markah penuh. Okey. Baik, soalan seterusnya. Nyatakan 4 proses kejadian insan selepas nutfah. Okey, yang ni lah yang kena ingat balik proses yang ada. Ya, betul. 6 tadi. Baik, kita tengok jawapannya. Okey. N dah ada, kita isi A. Nami, JB. Okey, mudghah, aizam dan lahmun dan janin. Okey, 4 markah. Baik, soalan yang keempat. Cadangkan 2 usaha untuk menjadi insan kamil. Okey, kamil ini bermaksud insan yang sempurna. Baik, jawapannya menjauhi segala larangan Allah seperti menjauhkan diri daripada maksiat dan melaksanakan kewajipan yang difardukan seperti puasa pada bulan Ramadan. Iya, betul. 4 markah, isi huraian, isi huraian. Okey. Okey, baik, Ustazah. Baik. Yang ni kita minta murid-murid kita, Ustazah, untuk klasifikasi. Sebab tadi Ustazah dah bagi dah tadi, Ustazah. Okey. Okey. Baik.
Kita nak pilih murid siapa yang Kita jawab, Ustazah? pilih Faiz. Okey. Okey, soalan perbezaan. Silakan Faiz. Alam musyahadah, alam nyata dan dapat ditanggapi oleh panca indera dan akal manusia tentang kewujudannya. Okey. Seterusnya? Untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk membina tamadun bangsa. Okey, seterusnya. Alam gaib, alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera dan akal. Kewujudannya hanya diketahui daripada penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis. Baik. Untuk menguji keimanan manusia dan kepada Allah. Okey. Macam mana, Ustazah? Sila semak jawapan. Okey, alam nyata, alam musyahadah, betul jawapan Faiz. Okey. Alam gaib pun betul, alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera manusia dan akal. Seterusnya B, untuk dimanfaatkan oleh manusia. B, alam gaib untuk menguji keimanan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kena ingat ya, bila kamu jumpa soalan huraikan perbezaan, maka jawapannya mesti buat dalam bentuk petak kolom sebegini. Okey, baik. Okey. Soalan yang ke-6. Baik, ateisme ialah fahaman yang menolak kewujudan Tuhan dan amalan beragama. Huraikan dua sebab golongan ini menolak fahaman beragama. Okey, Ali Imran boleh tolong jawab? Okey. Silakan. Ada jawapan ke? Okey. Tak nampak. Tak nampak. Kita paparkan di skrin. Alright. Jawapan dia, tiada pegangan agama dalam diri menyebabkan mereka tidak mahu beriman sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, sifat sombong dalam diri sehingga melupakan kebesaran Allah. Okey. Baik, kita semak jawapan. Tiada pegangan agama dalam diri menyebabkan mereka tidak mahu beriman sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Isi huraian. Jawapan yang kedua, betul. Sifat sombong dalam diri sehingga melupakan kebesaran Allah Ta'ala. 4 markah untuk Ali Imran. Alright, tahniah. Soalan nombor 7 untuk Siti Nabila. Silakan Siti Nabila. Jelaskan dua kepentingan memelihara fitrah kejadian insan. Silakan. Mendapat keredaan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengukuhkan keimanan dan menyemai ketakwaan dalam diri manusia. Okey, kita semak jawapan. Mendapat keredaan dan petunjuk daripada Allah Ta'ala dan mengukuhkan keimanan dan menyemai ketakwaan dalam diri manusia. Okey, kamu layak dapat 4 markah. Okey, tahniah. Okey, baik. Warna merah ni mendebarkan soalan ni. Markah banyak tu. Baik, mahsyar ialah tempat perhimpunan agung bagi seluruh makhluk di akhirat setelah dibangkitkan dari kubur. Sebagai seorang Muslim, apakah persediaan anda bagi menghadapi keadaan semasa di mahsyar? Warna merah menakutkan, 6 markah. Okey. Betul. Baik, Ustazah cuba bantu dengan memberikan jawapan dalam kepelbagaian warna. Okey, kenapa pelbagai warna? Kenapa, Ustazah? Kita mulakan dengan isi. Sebagai seorang Muslim, saya akan mentaati segala perintah Allah. 1 markah. Diikuti dengan sebagai contoh mendirikan solat fardu. Ini adalah huraian yang pertama. 1 markah lagi. Warna purple, dengan itu saya dapat meningkatkan kualiti ibadat saya. Huraian yang kedua, agar saya lebih bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 1 markah lagi. Baik, di padang mahsyar nanti. 1 markah lagi. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar tergolong bersama-sama golongan yang diberi pengampunan di akhirat nanti. Okey, 6 markah. Isi huraian ada 4, diikuti dengan 1 kesimpulan. Maknanya setiap warna tu 1 markah, Ustazah? Ya, betul. Okey, baik Ustazah. Sebelum kita nak mengakhirkan kelas kita pada hari ini, saya rasa murid-murid pun dah dapat jawab dengan mantap. Nanti jangan lupa, Ustazah nak bagi hadiah ke? InsyaAllah boleh InsyaAllah. hadiah. Baik. Ustazah, mungkin ada sedikit rumusan untuk pelajaran kita pada hari ini. Persilakan, Ustazah. Okey, baiklah anak-anak. Kamu kena ingat 3 perkara, 3 tips, 3 akronim yang Ustazah sebutkan tadi. Kerana tips itu dapat membantu kamu untuk skor dalam
Tasawuf Islam. Okey, sekian, terima kasih kepada Ustazah. InsyaAllah baca apa yang ada dalam buku teks, insyaAllah kamu dapat jawab. Okey, terima kasih banyak Ustazah. Macam Nami JB, Rohaya bin Rahim, hidup di dunia, mati dalam kubur, jumpa di akhirat. Okey, baik. Terima kasih kepada murid sekalian. Terima kasih kepada para penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilah binti Ramlan, ibu kepada Ali Imran bin Baharudin, ingin mendoakan agar anak saya dan bersama kawan-kawannya yang lain mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek tasawuf Islam. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ustazahnya yang begitu dedikasi sekali. Semoga semua calon di Malaysia yang mengambil subjek tasawuf Islam ini akan mendapat keputusan yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Saya, Pushpa Raja Gopal, PK Pentadbiran SMK Seranda, mewakili semua guru mengharapkan kejayaan anak-anak didik kami dalam peperiksaan SPM tahun ini. Pelbagai kaedah dan medium digunakan untuk membantu murid-murid belajar di rumah. Antaranya, saluran Didik TV dapat memberikan pendidikan berkualiti kepada semua murid. Semoga dengan semua usaha ini, murid-murid dapat mencapai kecemerlangan. Terima kasih.